Saya ingin minta Menteri Luar Negeri menyatakan rasional dan implikasi keuangan terhadap pelantikan Dr. Ahmad Idham, Ahmad Nazri dan Datuk Seri Izlan Yusof sebagai Setiausaha Kebudayaan dan Perunding Kreatif bagi Kementerian Luar Negeri, dan sama ada dana tersebut sepatutnya diguna untuk membantu meringankan beban yang ditanggung begitu banyak keluarga Malaysia yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Terima kasih. Silakan Yang Mohd Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih sahabat saya. Saya yakin soalan beliau melewati soalan asal itu, tetapi saya jawab yang itu dahulu. Seperti yang pernah saya sebutkan dalam dewan ini, Dr. Ahmad Idham meletakkan jawatan sebagai CEO Finas dan berkhidmat sebagai Setiausaha Kebudayaan kepada Menteri Luar menggunakan jawatan pegawai tugas-tugas khas yang sedia ada. Beliau meletak jawatan grade Jusa B dan berkhidmat sekarang separuh gaji je lah lebih kurang sebab dia grade 54. Jadi beliau buat national service. Manakala Datuk Seri Izlan saya lantik sebagai konsultan kreatif tanpa sebarang gaji. Sebenarnya pada 3 November yang lalu Kabinet telah meluluskan suatu dasar, suatu kertas yang dipanggil Focus in Continuity, a Framework for Malaysia's Foreign Policy in a Post-Pandemic World, dengan izin, di mana kita melakarkan dasar luar Malaysia, dan dasar-dasar itu yang fundamentalnya tetap kekal, tetapi ada beberapa pendekatan dan bidang baru, dan termasuklah bidang yang kita panggil sebagai cultural diplomacy atau diplomasi kebudayaan. Dan ini sebenarnya untuk kita membantu dan memfasilitasi terutamanya dua kementerian yang memang bertugas untuk pembangunan seni budaya, iaitu KKMN dan MOTEC. Kelemahan kita ialah dari segi fasilitasi di luar negara. Kalau kita banding contohnya dengan jiran kita Indonesia, mereka lebih aktif memfasilitasi. Maksud saya, kementerian luar mereka lebih aktif memfasilitasi kegiatan seni budaya yang di bawah kementerian lain. Ada dua kementerian di Indonesia, iaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan satu lagi ialah Kementerian Pariwisata dan Industri atau Ekonomi Kreatif. Lebih kurang setup kita di sini. Tetapi di kementerian luar dia, Tuan Yang di-Pertua, untuk cultural diplomacy dan public diplomacy, ia diketuai oleh seorang ketua pengarah yang levelnya TKSU kalau kita di sini. Manakala kita ini nak kata tak ada langsung sekarang, orang marah saya, tapi ia diketuai oleh seorang SUB yang kategorinya 54. Jadi kita harus menyusun semula, mengemaskan, namun tidak dengan melibatkan peruntukan yang baru, kerana perkara ini dibentangkan selepas daripada belanjawan. Namun saya dan pimpinan kanan di kementerian melihat bagaimana kita boleh menggunakan dana yang sedia ada untuk bermula secara kecil-kecilan dahulu. Terima kasih. Silakan Tuan Menteri. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ingin bertanya tentang sukar untuk kita percaya sekiranya perunding kreatif tidak mempunyai gaji, bagaimana beliau ingin berfungsi. Tapi saya juga ingin bertanya, adakah term of reference bagi kedua-dua individu ini, termasuk kerja-kerja politik, kehadiran Ahmad Idham di Melaka bersama-sama dengan Menteri, adakah ini sebahagian daripada tugas beliau walaupun difahamkan beliau adalah PTTK. Dan soalannya juga ialah apakah wujud pertindihan ataupun pertindanan di antara fungsi mereka dan juga atase-atase kebudayaan yang ditempatkan di bawah MOTEC di sama ada Suruhanjaya Tinggi dan juga embassy kita ya di luar. Terima kasih. Terima kasih.
Silakan Yang Berhormat Menteri. Tuan Pengerusi, Tuan Yang di-Pertua, di pejabat menteri, mereka ni semua adalah petugas-petugas yang dilantik. Saya ada 2 orang pegawai PTD, SUSK saya, namanya Encik Iqbal, dan seorang PTTK namanya Aldiba. Yang ni memang pegawai PTD dan saya haramkan mereka untuk melibatkan diri dalam apa-apa jua kegiatan politik. Yang lain itu mereka adalah pegawai saya, sama seperti Susah Akhbar saya, sama seperti sosial politik dan sebagainya. Kalau kita nak debat hal ini sampai besok pun kita tak selesai.